Nak habaq kat tuan-tuan ni, hak minuman duk berlambak kat dalam bumi tuan-tuan ni. Hak minuman tu duk berlambak dalam bumi tuan-tuan ni. Betul ke tak? Tuan-tuan nak sembang apa? Langkawi dengan kok dia mana arak punya? Silat-silat anak kita pun nak pergi jual. Betul tak? Cucu kita pun nak pergi jual. Dah duk kerja kedai. Tuan-tuan. Sebab tu saya cadang. Bulan lepas saya sebut ni, saya nak sebut sekali lagi tuan-tuan. Dah kita duk sembang bab arak ni. Pihak kerajaan dah kena fikir dah. Mana-mana kedai dan premis yang menjual arak yang di dalamnya ada pekerja-pekerja Islam. Tolong sediakan satu kaunter khas tentang urusan jual beli arak tu. Pastikan yang menjual itu bukan orang Islam. Berapa ramai ada jual ni orang Islam tuan-tuan? Berapa ramai ada jual ni orang Islam? Cucu tuan-tuan, menantu tuan-tuan, anak tuan-tuan. Yang pak tak tengah lah duk main sembahyang, anak duk jual arak. Nak buat macam mana ustaz? Dah dia kerja. Payah tuan-tuan ni. Cakap lebih-lebih kena gam. Terus lah. Dan sesiapa yang bersekedudukan dengannya, Allah Ta'ala menghimpunkannya pada hari kiamat sebagai membunuh tanpa hajat baginya, iaitu tiada pegangan yang melepaskan dosa dia. Dan hak ni lagi kasar ni, sesiapa yang menghalalkan arak dan tuak, ada tak? Tanya dia, ustaz, saya nak tanya ustaz. Ya, saya nak tanya ustaz ni. Ya, silakan. Apa hukum meminum arak? Haram, dosa. Oh, betul tak? Ya. Kemarin saya tengok kawan ustaz minum, dia hailam. Kawan dia jadi hailam. Tak hailam, halal pun tak, haram pun tak, duduk tengah-tengah hailam. Tuan-tuan, menghalalkan ni tuan-tuan. Nak cerita ni lagi dia payah tuan-tuan, dia panjang cerita. Nak menghalalkan kadang-kadang ni tuan-tuan. Nak cakap macam mana tuan-tuan? Nak cakap macam mana? Kita ada kuasa, kita ada peluang. Kena buat sesuatu dalam ni. Kita ada kuasa, kita ada peluang. Kena buat sesuatu. Habis tak ada pun lah tuan-tuan. Habis tak ada. Zaman ni kita wujudkan satu kaunter khas untuk penjualan arak. Wak keluar satu garis panduan. Silakan kamu nak menjual arak kepada yang bukan Islam, tetapi haram kamu menggunakan orang Islam untuk transaksi jual. Wak keluar dah tegas, haram menjual arak kepada orang Islam. Bila lagi tuan-tuan kita nak ada power? Kena buat lah. Allah bagi peluang ni, kita tak tahu berapa kali, kena buat. Taklah kita tak menghalalkan lah, tak menghalalkan. Kita tak buat keluar hukum kata menghalalkan, sampai tahap tu tidaklah. Tetapi kita kena tunjuk sesuatu benda. Dan ada orang yang menghalalkan. Ada. Siapa dia orang yang menghalalkan? Kadang-kadang orang yang meniaga dan memikirkan keuntungan. Ada tuan-tuan. Dia meniaga, dia memikirkan keuntungan. Dia fikir keuntungan dia. Orang kata ni hang macam mana, hang buka kedai, hang ni duk ambil, Allah tak apa, tak apa, takat sikit-sikit tak apa, hak jenis tak apa tu. Tahu dah. Kita nak buka franchise satu kedai, contohlah. Kita nak buka satu kedai. Satu kedai kita nak buka. Dan dalam kedai tu kita ambil lah contoh, nama dia apa-apa lah. Apa-apa mat, apa-apa kedai 24 jam. Yang dalam kedai tu kita tahu dah terlibat dengan penjualan arak yang kita nak makan untung daripada kedai tu. Ada tak tuan-tuan? Saya nak terus terang ni, payah nak sebut nama lagi, kena saman. Ni kita duduk lain, kita sebut satu nama. Nama kedai ni, syarikat ni, lagi kena saman. Saya pun bukan ada duit tuan-tuan ni. Lepas zaman 4 juta siapa nak bayar? Tuan-tuan kemai, tak apa, tak teruskan cakap kami di belakang ustaz. Saya kena 4 juta, tuan-tuan meruyuk. Saya tahu dah. Jenis perangai geng kuliah maghrib ni. Tak apa nak boleh harap. Percaya boleh, harap jangan.
Satu syarikat, satu kedai, nama kedai tu Alibaba Mart, kedai 24 jam. Kita ada duit, kita pergi nak buka dekat dia. Ni saya ada duit berapa? Okey, kalau you nak buka ni lebih kurang 500,000. Kita bawa keluar perak. Duit banyak orang Langkawi ni. Orang Langkawi duit banyak. Dia perak. Kawan pula baru kena ekor minggu lepas. Kira apa? Perak pergi. 500,000. Tapi syarat dia dalam tu kena jual arak. Kena jual arak. Kita pun tak apa, kita pun pergi tegak lah satu orang main tegak, hang ni pasal apa ni, tengok hang ni janggut kemas lebay, kemas jubah, kemas tapi duk jual. Allah, sikit tak apa hak tu termasuk tak dalam golongan yang menghalalkan. Ya, dia menghalalkan premis dia, perniagaan dia jual arak. Tuan-tuan cuba tengok hukum dia macam mana ni. Dan sesiapa yang menghalalkan arak dan tuak, maka ia terlepas daripada aku dan aku terlepas daripadanya. Nabi tak mengaku dah. Sampai tahap Nabi tak mengaku dah orang ni umat dia. Tuan-tuan, benda tu ayak ya tuan-tuan. Benda tu ayak. Saya kadang-kadang tengok Allah tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak payah pergi banyak lah dalam bumi tuan-tuan ni, sudah lah tuan-tuan. Tuan-tuan keluar, tuan-tuan berjalan pergi ke pantai Cenang. Tuan-tuan pergi jalan ke pantai Cenang. Tuan-tuan pergi tengok bah-bah, tahu bah. Tuan-tuan tengok yang duk saji ikan ayak tu ada tak? Tengok-tengok dia ni muka Islam, orang Islam. Nama depan Muhammad bin. Ada? Saya nak tanya tuan-tuan. Ada ke tak? Kalau dia anak lelaki, ikut suka dia lah. Ni masalah dia bin. Kalau dia anak perempuan, tak apa. Tapi masalah dia binti. Tak buat macam mana tuan-tuan? Tak nak buat macam mana? Mari kita langkau boleh ya? Kita langkau baca terus ya. Saya kesian tengok tuan-tuan duk kena tribal kat atas belakang piak. Saya tak kata bukan otak dia. Tapi kalau mereka nak tiba saya, tiba Pak Usin lah no? Saya baca lagi kasar. Kita kata ilmu. Kita nak buat macam mana tuan-tuan? Saya kadang-kadang bulan lepas saya pergi ke Pulau Pangkong dan saya pergi Pulau Pangkong. Tengok saya lalu, saya turun hotel tu, saya nak beli coklat. Saya duduk di hotel nak beli coklat. Turun, kita pun duk pegang kemas dah coklat tu. Kita bekal lebih duk pegang, ni kemas ni. Pegang-pegang mai satu budak tu, ustaz, yang tu non halal. Oh tengok, ni kata nak pergi belah lain. Pergilah beli coklat sikit-sikit. Ambil coklat mai nak bayar. Tengok ni tuan-tuan ni duk pakai tudung nampak Siti Sarah. Nama dia Siti Sarah, saya tengok lah. Dia ambil botol arak 26 plastik jual. Ambil botol arak 26 plastik jual. Ikat weh. Nama ni Siti Sarah. Belambak tak nak ya? Lambak saya nak. Tuan-tuan, kita nak buat apa? Saya nak tanya tuan-tuan nak buat apa? Saya nak buat macam mana tuan-tuan? Nak kata ni saya kata ni kadang-kadang cakap ni tuan-tuan, tapi saya tak ada power nak buat apa ni. Saya tak ada kuasa nak buat apa. Sedih tengok anak-anak bangsa Melayu kita, anak-anak orang Islam duk menyajikan arak dalam negara Islam. Tuan-tuan, ni negara Islam, kita orang Islam. Kita pergi tengok depan mata ni tuan-tuan, duk pakai tudung, duk nama Islam, tiba-tiba duk serve arak tuan-tuan. Tuan-tuan nak rasa macam mana? Ni saya kata ni kena fikir dah suatu benda ni tuan-tuan. Sampai bila? Tak ada rasa apa. Tak ada apa. Ada selai. Tak rasa apa, rasa apa? Ada. Kita rasa ada apa suka, nak ada apa dua kerja tak kata rasa apa. Baca kita akan balapin pun. tuan-tuan. Nak buat je nak? Kita ya Allah. Saya minta maaf cakap lah Pak Husin tanya saya rasa apa kan. Saya rasa macam ni Pak Husin ni. Minta maaf lah saya cakap tentang kalau tuan-tuan. Saya biasa tengok depan mata saya di Sungai Petani. Di Sungai Petani. Ni dia bukan arak. Ni laki. Bawa motor, bini duduk belakang. Bawa motor pi. Ni cerita tahun 2018 tu.
Duk tu. Kawan-kawan saya tu squad pada dia kata ustaz tengok tu hatu tua duk bawah bangunan tu. Ada tua tu 4-5 orang duk bawah tu. Ha. Ustaz tahu dia buat apa? Tak tahu. Ustaz tahu dia buat apa? Dia bawa bini dia tengah belakang motor, pitak tu, bini dia naik berzina atas, dia tunggu bawah. Bini dia berzina atas, dia tunggu bawah, dia sogok. Bini dia habis berzina apa turun dia bawa motor dia balik lah. Sekali ada siapa nak pula, dia hantar pula. Anda boleh faham tak perasaan kalau kita tuan-tuan, saya kena tengok anak-anak Melayu Islam duk jarak, tentu saya rasa tuan-tuan. Kita main duk bercakap ni macam ni tinggal lah kerja, dia main tanya kita pula ustaz. Okey ustaz tak apa, ustaz pergi mengajar, ustaz habis mengajar salam cakap habis, tak ada masalah. Pak 500 ustaz balik. Saya ustaz, anak 3 orang, laki lumpuh duduk dalam rumah. Laki lumpuh, anak 3 orang. Anak ni duk makan susu, anak ni duk pakai pampers anak ni. Ya betul. Rumah 500 sebulan ustaz. Anak saya nak banyak ni ustaz. Sebulan saya kena ada untuk menguruskan suami dengan pampers dia lumpuh apa semua ustaz. Lebih kurang sebulan 2,500. Ustaz tu main baca hukum depan saya ni. Jual arak apa semua, anak Melayu jual arak. Ustaz okey, saya berhenti kerja ni ustaz. Ustaz boleh bagi kat saya 2,500. Tuan-tuan nak kata apa? Telan dia nak lekat ni ya, tak masuk dalam perut. Tekan ni. Ustaz bagi 2,500 dekat saya sebulan, saya berhenti kerja. Saya ni. Ni tuan-tuan, kadang-kadang. Sebab itulah Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar di Mesir, dia kata apa? Akhir zaman ni bercakap bab hukum mudah, tetapi nak menegakkan hukum satu benda yang payah. Akhir zaman. Nak bercakap bab hukum ni senang, tapi nak apa? Melaksanakan hukum ni bukan satu benda yang mudah. Dia kerja tuan-tuan pramugari, terpaksa pakai skirt, terpaksa buka tudung apa semua, dia kerja pramugari. Tuan-tuan nak cari pramugari pakai telekong lagu bini tuan-tuan kat belakang, nak cari mana? Hak kita nak pergi Mekah pun selangkah halal, selangkah haram. Pramugari hak kita nak pergi Mekah ni, selangkah halal, selangkah haram, nampak paha. Langkah pula tutup, langkah pula nampak. Nak pergi Mekah, duk main duk surf, main duk hantar ni. Pramugari dengan free hair, dengan pakai apa? Saya biasa jumpa dekat Subang, dekat KLA. Kita turun-turun, mai semayang, jumpa dia pun lagi dengan telekong mai semayang. Habis semayang buka-buka balik pi. Kerja dia kata nak buat macam mana? Tuan-tuan, dia kata kerja ustaz. Ustaz boleh bagi sebulan 8,000, tak apa. Mau ustaz tak boleh bagi, ustaz pergi belah talik. Belum kami tempat, ustaz pergi belah talik. Lah ustaz boleh bagi 8,000 sebulan, buat main duit. Saya nak berhenti kerja, lah tu. Lah ustaz duk main duk qala Allah, ustaz duk main qala Rasulullah, tak ada apa. Saya nak makan. Ustaz tak apa baca kitab tutup duit. Tuan-tuan nak kata apa? Garuh kepala, garuh bungkuk balik lagu tu ya kita. Ni tuan-tuan yang kata kuasa kita perlu ni. Ni dia. Mau cakap tak ada kuasa, duk tang ni kang. Balik minum bayak baik, so orang tak balik ferry, bulan depan mai sama pula. Kang. Balik. Cuma kita baca ni tuan-tuan lah. Kita ambil yang terakhir lah. Wa dzalika adhaful iman. Kita tak redha dengan apa yang berlaku ni tuan-tuan. Kita tak redha dengan apa yang berlaku. Kita baca ni atas dasar kita tak redha dengan apa yang berlaku, dan kalau Allah Ta'ala nak uji kita pun jangan uji keturunan kita macam ni lah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hak tu lah tuan-tuan ni. Siapa yang menghalalkan dan